Kaedah-kaedah pecahan. Kita masih lagi dalam kaedah pertama. Gapo dia kaedah pertama baru ni kita masuk ni? Al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Baik. Al-umur bimaqasidiha itu ialah kaedah pertama, kaedah besar, kaedah umum. Sekarang kaedah besar ini akan pecah kepada kaedah-kaedah kecil. Dia panggil kaedah pecahan. Ada 6 semuanya. Semuanya berasaskan kepada al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha ni maknanya setiap urusan kita dikira dengan niat. Itu asas dia. Marilah apa benda sekalipun, asas dianya niat. Jadi berasas kepada niatnya, kita akan pecah kepada 6. Daripada kaedah asas yang pertama iaitu setiap perkara diukur dengan niat. Kita asas itu. Asas daripada setiap perkara tu kita ukur dengan niat. Terbentuk pula kepada beberapa kaedah lain seperti berikut. Daripada kaedah besar tu kan. Nak ambil boleh tu? Tak ada lagi. Notan lah, tengok ni. Alat tu besar tak? Orang lewat pun beriak. Begini. Saya sendiri ni. Oh, bahasa Arab kali kan. Ni. Mana? Ikutlah hari ni. Bahasa Arab lah. Bayar berapa ni? Bayar 20. Nyenego sama dia pokok dia. Nyenego sama pokok dia. Saya tak bawa apa ni meja. Boleh. Boleh. Ambil. Boleh. Ambil. Ambil. Tak apa ya. Ya. Baik. Daripada kaedah al-umur bimaqasidiha, dia pecah kepada beberapa kaedah pecahan. Daripada kaedah asas yang pertama iaitu setiap perkara diukur dengan niat. Asas tu kita kena ingat. Kena pegang waktu dulu. Berasas ke niat. Jadi kita nak pecah ni semuanya berasas pada niat. Terbentuk pula kepada beberapa kaedah lain seperti berikut. Ni yang pertama. Dia denis sebenarnya. Ni tak payah hafal lah ni. Ya saya minta hafal asas lah. Al-umur bimaqasidiha. Pecahan anak dia ni pula, dia kata mala yushtaratu ta'arrud lahu jumlatan wa tafsilan idza uyyinahu wa aqta'a lam yadur. Makna dianya, sesuatu amalan yang tidak disyaratkan untuk dita'arrud. Ta'arrud mana? Yang tidak syarat dinyatakan baginya, sama ada secara ringkas maupun secara terperinci. Apabila ditentukan dan tersalah penentuan tersebut, maka ia tidak memudaratkan, iaitu tidak terbatal. Gini, dalam niat tu tidak disyarat pun sebut benda tu, tapi dia pergi sebut. Syarat tidak suruh sebut, dia pergi sebut. Tiba-tiba sebut dia salah. Batal ke tidak? Tak batal. Sebab benda tu tidak disyaratkan. Contoh, seseorang yang dalam niat solatnya menegaskan tentang tempat solat. Kita nak sembahyang zuhur, tak payah sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat di masjid kasar. Masjid kasar tak payah sebut dah. Tiba-tiba dia pergi sebut. Sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat mengikut imam di masjid kasar. Tengok-tengok masjid tak 7. Batal ke tidak? Tak batal. Sebab tempat sembahyang tidak disyaratkan. Dia sebut tak batal, disebut saja tak apa, dia tambah. Tapi salah.
Bila salah, tidak mudarat, tidak membatalkan. Seseorang yang dalam niat solatnya menegaskan tentang tempat solat, iaitu di masjid atau di rumah. Hari solat, semaya aku semaya Zuhur hari Rabu, dia kata, atau hari Khamis. Ternyata apa yang ditegaskan itu berlaku kekeliruan. Dia tukar hari, bukan Khamis ni, Jumaat. Maka solatnya tetap sah. Kerana solat telah terlaksana dengan sempurna, sedangkan kekeliruan hanya pada hal yang tidak ada kaitan dengan solat. Boleh faham mudah tak? Kalau lapas asal maya tu. Lapas saja lah. Lapas asal. Lapas ah. Maya maya tu. Hak tu ada depan. Hak jadi batal dia. Sebab hak tu syarat. Kayak kita dalam Tok Syekh Daud dalam sebutkan qasak ta'arud ta'yin ni, ta'yin maknanya menentukan. Zuhur, asal, maghrib, ta'yin tu mustahak. Jadi ta'yin salah, waktu batal lah. Yang ni benda dia ta'yin satu benda, dia tak ada kena-mengena apa. Sebut hari, sebut tempat. Faham? Ni semuanya kita bincang ni di bawah al-umur bimaqasidih lagi. Bentuk-bentuk ni kita nak bincang secara terperinci. Ringkas je benda tu, selesai dah sana. Tak si bincang dah sana, faham lah. Maka marilah contoh-contoh lain. Marilah contoh lain, bawalah contoh. Contoh-contoh lain, apabila tidak disyaratkan sebut benda itu, tiba-tiba dia pergi sebut, salah. Ternyata salah, tidak batal ibadat tersebut kerana tidak disyaratkan. Yang kedua, ma yushtaratu fihi ta'yin fa'aqta'a fal khata', bukan fa'aqta, fal khata'u fihi mubtilun. Ini hak batal. Amalan-amalan disyaratkan penentuan, jika tersalah penentuan tersebut, maka ia membatalkan amalan itu. Cik Ramli tanya tadi. Dalam niat tu disyarat kita menentu. Contoh, apabila seorang tersalah daripada niat puasa kepada niat solat, atau sebaliknya. Begitu juga seorang tersalah niat solat zuhur kepada solat asar, maka solat tersebut batal. Mulut tak apa. Sebabnya niat dikira hati, mulut sebut lain. Dalam hati tu memang dia bulat. Dia tukar. Dia mari nak semaya asar ni. Asar apa? Baru zuhur dia kata. Dia kena niat semula, kena berhenti sembahyang. Dia Allahu Akbar, masa dia niat tu, moga gelak ke? Musim hujan. Tak ingat zuhur dengan asar. Dia Allahu Akbar. Dalam hati dia terlintas nak semaya asar. Lepas tu nak baca teh tu, zuhur ni bukan asar, kena niat semula, kena terkebir semula. Batal tadi. Apa beza dengan hak tadi? Hak niat tempat tadi semaya masjid kasar aku tak setuju. Sebab penentuan tempat tak ada dalam syarat. Saja dia yang mengada-ngadakan benda tu. Adapun zuhur asar ni, ini wajib qasak ta'arud ta'yin. Kan ta'yin menentukan. Maya asar ke, isya ke, maghrib ke, subuh ke. Boleh beza dua ni? Jadi inilah kita belajar qawaid fiqh. Bila kita nak jawab persoalan lain, ulama-ulama dia faham masalah dia boleh jawab soalan lain. Orang tanya dia, moga kita duk belajar sini, orang panggil ustaz pula kau tak? Ustaz nak tanya sikit, sah kau sembahyang begini-gini dia tanya. Kita pun ingat, kita belajar dah. Ni masuk dalam bab 1.42. Walaupun tak hafal ma yushtaratu fi ta'yin kan. Kita kata kalaulah benda tu dia pergi menentukan satu benda, dan benda tu wajib kena menentu. Tapi salah, batal. Tak. Betul tak? Misalnya dia kata dia niat puasa sunat, ada. Sedangkan benda tu wajib. Sah kau? Amu niat puasa sunat, sedangkan ni puasa bulan Ramadan. Batal ke tak? Kita kata batal lah. Sebab tu dia wajib dah. Wajib kena sebut fardu, kena ada ibadat fardu. Tapi kalau dia sebut benda lain,
Dia sebut benda lain. Misalnya. Macam dia sebut macam tadi lah, macam tempat semayang. Okey. Kalau dia niat dah sebulan awal-awal puasa tu, apa dia silap hari yang ke-8. Dia habis bulan tu siap niat dah mula-mula tu, mula-mula hari pertama puasa. Tu kalau mengikut mazhab Syafi'i kita, dia terpakar, jadi dah. Niat saya tu sebulan terpakar, walaupun tak niat pun tak apa dah. Boleh lah kalau rusak niat tengah jalan pun tak apa dah. Dia jadi dah dulu. Iya, ulama-ulama kalau kita baca dalam Bulughul Maram pun, banyak ulama-ulama mengikut jumhur ulama dia, bila dia niat ni tak nanti talaffuz, tak payah sebut kan. Kita ada lintas hati esok nak puasa tu, maka dengan sendirinya jadi puasa. Jadi di antara sebab dia, bila tanya soalan tu contoh dia bagi. Saya baca dalam kitab tu, contoh yang dia beri ialah apabila seseorang itu bangun bersahur, dengan sendiri dia terniat untuk puasa esok. Tak payah lah. Itu mengikut dalam apa ni, mengikut pandangan ulama. Dia bukan tahu, tak ada niat nak puasa dah. Dia balik tarawih tu, dia balik dia kena tidur awal kerana nak sahur, nak puasa tu. Tak payah sebut nawaitu sama rodi. Okey. Nombor 3, boleh beza dah 1 dengan 2. Nombor 3 pula, ma yajibut ta'arrud lahu jumlatan wala yushtaratu ta'yinuhu tafsilan idza uyyinahu wa aqta'a darrun. Amalan-amalan yang wajib dita'arrud baginya secara ringkas dan tidak disyaratkan ta'yinnya, ta'yin menentu secara terperinci. Apabila dita'yinkan dan tersalah, maka ia jadi mudarat. Contoh, seseorang yang solat berjemaah dengan niat makmum kepada imam di Mekah, As-Sudais ni, imam As-Sudais. Kemudian ternyata yang menjadi imam adalah Asy-Syuraim, maka tidak sah. Dah ni dah. Dalam berimej dia kata, aku nak berimej ni nak turun imam As-Sudais. Dia pun tak kenal hok mana. Sudah tu dia tanya siapa dia semaya tadi. Syuraim bukan Sudais. Sudah apa? Mayah mula. Ada? Dia berbeza dengan hak tidak perlu. Dia ni hak umum. Sebabnya niat beriman. Dia kena tu pula imam mana-mana. Hak tadi tepat tadi benda tak ada kena-mengena. Tapi imam ni wajib wajib bila kita tak niat berimam. Kita tak niat berimam, tiba-tiba kita gitu imam, batal juga sembahyang sebab kita menunggu. Kata dah. Jadi niat beriman itu wajib. Tapi dia tidaklah siapa wajib niat tu imam mana-mana. Umum. Asalkan beriman tak kira siapa-siapa dah. Tiba-tiba dia pergi menentu pula. Dia perinci ke pula tu imam mana-mana. Tiba-tiba tak betul hak dia menentu tu, maka sembahyang dia batal. Tu wallahu alam, tak tahu. Tak ada. Tak berani nak kata sebab tak ada benda. Ingat dah. Jangan pandai-pandai nak niat pergi duduk Mekah. Kita pun niat aku nak sembahyang dengan orang ni. Kalau niat belum takbir tak apa. Hak tu tak panggil niat. Niat ni mula daripada Allahu Akbar. Tika duduk mula-mula masjid tu niat aku nak sembahyang dengan tu imam sudah hari ni kok mana dah. Tapi janganlah terbawa setelah akad takbiratul ihram. Tika tu kosongkan. Hanya niat berimamkan sahaja. Faham tak? Tak payah sebut. Dia kata tak payah terperinci. Ini masalah terperinci. Cukup hanya sebut secara ringkas. Berimam. Makmumam. Dah kita sebut tu. Tiba-tiba dia kena tu pula tu imam mana-mana. Okey? Contoh kedua, seorang solat jenazah dengan niat solat ke atas jenazah lelaki. Kemudian ternyata jenazah tersebut perempuan solatnya tidak sah. Kalau dia tidak niat laki-laki dan perempuan, tak ada, asalkan mayat. Dah.
dia nak mayat laki-laki. Sebab itulah di Mekah kan dia disebut as-salatu 'alal mayyiti. Disebut dah. Maknanya laki-laki mayyitati baru reti lah. Jadi tak apalah benda tu tapi bagi kita tak faham. Hak tu imam kata tu kita pun niat nak semaya jenazah. Tak kira jenazah mana-mana. Sudah sah. Tiba-tiba kita kena tu mayat laki-laki ni. Tiba-tiba mayat perempuan. Ini dia sudah jadi tidak sah. Sebab kita tak payah terperinci. Padahalnya tak payah terperinci. Tiba-tiba kita pergi perincikan dia. Dan perincian kita itu salah. Maka ibadat itu madarat dan tidak sah. Batal. Boleh dah? 3 tu dah. Dia ada ni semua. Tidak lagi banyak saya tak masuk hak baru ni. Nanti biarlah sikit pun tak apa dah. Tak usah masuk kaedah nombor 2. Ni kaedah nombor 1 lagi kita ni. Gapo kaedah nombor 1 sebut acak-acak. Al-umur bi maqasidiha. Ada situ tu. Pengkalan kita hak tu. Cuma kita pecah pada 3 dah. Nak pecah ni dah. Okey. Demikian juga jika dalam niatnya disebutkan jumlah jenazah dan ternyata jumlahnya tidak sama, maka solatnya harus diulang. Tak sah. Dia sebut nak sembahyang 3 orang ni. Tengok 2 orang. Jadi jawab dia lagu mana? Tak sedut niat lah 3 ke 2 niat nak sembahyang jenazah ya. Dia pergi perinci benda tu. Saja aku sembahyang nak sembahyang 3 orang jenazah. Bila-bila tak serupa hak dia. Tidak 3, 4. Asal tak serupa lah. Tak sah lalu. Itu kaedah CP kita. Jadi kita boleh guna CP yang kita ngaji ni untuk jawab persoalan-persoalan fiqh. Jadi saya sebut ni, beginilah mufti ke orang-orang agama ni, dia mahir jawab. Tanyalah soalan mana-mana dia boleh jawab, dia pakai CP lah. Macam kita ngaji sekolah lah, kita kerti CP dia boleh jawab soalannya dah. Belajar formula untuk jawab soalan. Jadi belajar usul fiqh ni, belajar qawaid fikih ni ialah belajar CP, belajar formula untuk kita jawab semua persoalan. Bila kita tanya soalan misalnya mufti, dia duduk diam sementara ataupun dia nak tengok kitab tu, dia carilah soalan orang tanya ni masuk CP mana, masuk qawaid mana, masuk kaedah mana. Ni masuk dalam al-umur bi maqasidiha dia kata. Lepas tu masuk dalam kaedah pecah yang mana dia. Dia pun jawablah kita. Dia kata tak sah walaupun dia tidak royak kaedah mana-mana. Sebenarnya dia ada sipil dia. Boleh faham? Nampak tak? Faedahnya bergunanya kita belajar qawaid fikih. Betul tak? Kita nak jawab soalan fiqh orang tanya. Sikit lagi orang rojok kita lah pula. Kita ngaji kawan tu. Orang mari tanya ni muslimat kita, ustazah nak tanya sikit. Ngaji 4 semester tu bunyi khabar ngaji qawaid fikih. Dah okey. Banyak kita ni ada 5 kaedah besar. Ni baru kaedah pertama baru. Kaedah pertama ni pecah pening dah. Setiap kaedah dia pecah. Hak ni pecah ni. Ni kaedah pertama baru ni al-umur bi maqasidiha. Dia ada beranak ni hak ni. Dah. Cuba bayang kata habis tu banyak dah kaedah kita belajar dah. Okay. Yang keempat ada 2 lagi. An-niyatu fil yamin takhassisul lafzal am wala tu'ammimul khas. Seorang yang bersumpah tidak akan berbicara dengan orang, tetapi yang dimaksudkannya ialah seseorang tertentu, iaitu Hasan. Wana cikgu Hasan tu nama. Maka sumpahnya hanya berlaku kepada Hasan. Dia bersumpah, dia kata aku tak si kecek dengan orang. Tapi dalam hati dia, orang maksud dia tak si kecek dengan cikgu Hasan sebab cikgu Hasan tak bayar hutang dia. Contoh tak? Maka kalau dia kecek dengan orang lain, tak apa. Walaupun disebut lagu tu sebab dia niatnya cikgu Hasan seorang. Apa jadi gitu? Itulah al-umur bi maqasidiha. Sebab perbuatan tu bergantung pada niat. Jangan bergantung kepada apa yang dia lapas. Betul?
Okey. Contohnya, orang diberi hadiah minuman, kemudian dia bersumpah tidak akan meminumnya dengan niat tidak menerima sebarang pemberian. Maka dia tidak melanggar sumpahnya seadanya dia menerima makanan atau pakaian pemberiannya. Gini, dia bersumpah, dia kata dia tak si minum. Tapi orang we makan ni, dengan we pakaian, boleh lah. Sebab dia niat minum. Betul tak? Dan di sini kalau kita ambil tapi kita beri kat orang lain, tadi minum juga niatnya. Tapi orang beri, kita ambil tu boleh pahala. Tapi bolehlah pasal dia syarat sini dia sumpah aku tak si minum, tapi aku tak minum akan ambil kat orang. Hak selalu dia melanggar sumpahnya bila dia pergi minum. Itu bergantung pada dia niat lagu mana. Okey. Dia sebenarnya ni saya sebut dulu lapas soreh dengan lapas kinayah. Lapas soreh ni misalnya cerai. Seorang suami kata kepada isteri dia, saya cerai awak, walaupun dia gurau. Ini pasal lapas soreh lah. Walaupun dia tidak niat cerai. Tapi kalau lapas kinayah, dia kena niat. Saya dengan awak tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa tu kena tafsir. Kena tanya apa maksud dia. Itu pasal lapas kinayah. Tapi lapas soreh juga, kalau dia maksud lain. Dia maksud lain. Dia bukan maksud cerai, tapi dia guna perkataan cerai dengan maksud lain. Ada tak maksud lain? Gini lah. Okey. Nanti dulu. Dia sebut soreh tapi maksud lain. Contohnya, bila dia pergi Mekah dulu, muassasah tu kan. Muassasah mula-mula buat tahun 80-an mula. Suami dengan isteri duduk suku, ingat tak dulu? Geger mula kan. Bila dia sebut lagu mana dia kata? Dia kata ke isteri dia, kita dua ni cerah dah lah. Cerah maksud, tak duduk sekali di maktab. Walaupun dia sebut cerah, tak boleh kita kata jatuh dah talak awak. Sebab maksud cerah dia, walaupun dia guna lapas soreh, maksud lain, pinjam je perkataan itu. Betul lah? Boleh beza dua ni? Pasal dia benda lain tu. Cerah makna tak duduk sekali. Ni maknanya tidak jatuh talak. Sebab dia maksud dia lain. Pak ada tak? Ada ni dua lagi. Sikit lagi dah. Al-ibratu bil uqudi bil maqasid wal ma'ani la bi alfaz wal mabani. Secara ringkasnya biasa orang sebut al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Yang diambil kira dalam masalah akad atau kontrak ialah tujuan dan matlamatnya, bukan berdasarkan kepada lapas dan kalimah-kalimahnya. Ini panjang sikit. Secara umum disebut gini je, al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Mana yang diambil kira ialah makna perkataan itu, bukannya lapas perkataan itu. Contohnya, orang kampung duk guna soal ni kan. Orang kampung misalnya kita kata gapo dia ada? Lembu putih. Lembu putih tu gapo dia? Lembu putih kau lembu putih dua. Bapa lorak tu cari lembu putih, cari buat gapo dah lembu putih? Pala suku tubuh suku, maaf dah. Tapi lembu putih makna tali lembu putih. Kita tak boleh kata lah Pak Do apa kecil lagu tak betul tu. Gimana Pak Do cari lembu putih? Lembu putih kau tali putih. Nya berpeng dia dah. Betul tak? Pak Do tu paling lelaki kita. Dia kata al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Kita ambil kiranya makna perkataan itu bukan lapah. Mu tak mengaji dia kata. Betul tak? Betul tak? Pak Do tu kata mu tak mengaji. Aku kata lembu putih tu makna tali lembu putih. Bapa tak kata tali lembu putih. Mu tak mengaji kaedah dia kata. Dalam kaedah al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Faham tak? Lagu mana contoh? Apabila seorang suami melapaskan dengan satu lapas tertentu kepada isterinya, jika lapas itu bermaksud mentalakkan isterinya, maka tercapailah maksudnya, iaitu terjadi perceraian dengan isterinya. Ni, walaupun dia guna perkataan lain, tapi dia maksud dia. Walaupun dia kata, saya tak si pera dah awak.
Tapi dalam hati dia kata cerah. Maka cerah lah. Pasal nak kau makna di sebalik perkataan dia. Bukan lapas. Oh dapat kau balik rumah awak. Biasalah hujung-hujung minggu dah. Betul eh? Tok Qadi akan tanya, masa awak lapas tahu niat lagu mana? Nak suruh dia balik rumah dia hujung minggu kau memang awak nak cerah dah dengan dia. Dia kata, pergi klik rumah awak saya tak sih dah kat awak dia. Tak, hak tu dia kena tanya. Sebab bergantung kepada makna yang dia sebut tadi. Boleh faham tak? Dan akhir sekali, maqasidul lafzi ala niyyatil alfaz illa fi mawdi'in wahid wa huwal yaminu indal qadi. Tujuan dan matlamat lafaz adalah dirujuk kepada niat orang yang berlafaz melainkan satu masalah saja, iaitu sumpah di hadapan hakim. Contohnya apabila dalam satu akad terjadi satu perbezaan antara niat si pembuat dengan lafaz yang diucapkan, maka yang harus dianggap sebagai satu akad ialah niat, selama yang demikian itu masih dapat diketahui. Oleh sebab itu, jika ada dua orang mengadakan satu akad dengan lafaz memberi barang dengan syarat adanya pembayaran harga barang itu, maka akad ini dipandang sebagai akad jual beli, kerana akad inilah yang ditunjuk oleh maksud di mana dengan makna apabila daripada si pembuat itu bukannya akad pemberian sebagaimana dia kena ikut lafaz. Baik. Kalaulah dalam perjanjian tu dia sebut lapas tu lapas pemberian, beri saja dah. Tidak sebut jual beli. Tapi dikira jual beli kerana tujuan sebenar, dia niat sebenar. Apa maksud dia? Walaupun dalam perjanjian itu dia tulis saya memberikan dengan sejumlah sekian dan awak memberikan kepada saya dengan jumlah wang sekian dah. Walaupun tidak sebut perkataan jual beli tapi dikira jual beli. Itulah ni perkara yang disebut di dalam kaedah al-umur bi maqasidiha. Ada soalan sini? Saya nak sikit je ni hari ni. Sebab ni kita pergi pada penggunaan kaedah-kaedah dia. Sebab apa kita belajar kaedah tadi? Semua bentuk pelaksanaan kaedah ini adalah bergantung pada niat. Ini kesimpulan dia. Penggunaan kaedah ini dapat dibahagikan kepada dua tujuan. Yang pertama, untuk membezakan ibadat dengan adat. Contohnya berhenti dalam masjid boleh jadi kerana iktikaf atau boleh jadi kerana berehat. Ini mustahak dia. Berhenti di masjid, janji dengan saing. Dia kata tunggulah di masjid. Kita pun singgah. Naik di atas masjid, duduk sandar, boleh-boleh pecik telefon. Orang panggil apa tu? Orang panggil berehat. Boleh pahala ke tak? Tak boleh pahala lah. Tapi bila dia naik masjid sambil-sambil tunggu saing, dia pun niat nak iktikaf, maka dia boleh pahala. Apakah beza di antara dua keadaan itu? Niat. Nampak tak besar tak niat lah. Jadi al-umur bimaqasidiha. Semua urusan tu bergantung pada niat. Orang ni duduk di masjid 1 jam tapi dia tidak niat iktikaf, percuma, tak boleh apa satu. Seorang lagi dia duduk datang masjid masa yang sama 1 jam tapi dia niat iktikaf, dia boleh pahala. Apa yang beza dua tu ialah niat. Itulah disebut al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara bertergantung kepada motifnya. Maqasid tu motif Okey, boleh faham tu tak? Contoh yang lain ialah menyembelih binatang, kadang-kadang kerana ibadat korban dan kadang-kadang untuk jamuan biasa. Itu beza dah. Boleh pahala jauh tu. Niat gerban. Kalau tak, seorang lelaki dia tidak niat korban, nak jamu saja. Tak boleh pahala tak? Sembelih dia niat ngekah, akikah. Boleh pahala akikah. Tapi dia kena nak jamu saja. Tak dapat pahala akikah dah. Nampak dah besarnya benda ni. Bergunanya al-umur bimaqasidiha. Untuk membezakan satu ibadat dengan ibadat yang lain. Contohnya memberikan sebahagian harta kepada orang. Kemungkinan pemberian itu sebagai zakat atau sebagai sedekah, hadiah, nazar, kafarah dan sebagainya. Betul tak? Sama-sama beri duit 1,000. Kalau niat zakat jadi zakat.
Niat sedekah jadi sedekah. Niat hadiah jadi hadiah. Boleh pahala berlaku hadiah, tapi tak sama dengan zakat. Betul tak? Kalau niat nazar, lepaslah tutup ten nazar. Kafarah, lepaslah tutup ten kafarah. Itu contoh. Apa yang membezakan? Niat. Ini yang kita bicara tajuk ni. Contoh ke dia, solat sunat dengan solat qada. Sama-sama 2 rakaat. Kita niat qada subuh. Dengan niat semaya sunat. Semaya sunat saja dah. Naik atas masjid duduk saja semaya sunat. Itu bergantung pada niat. Kalau dia niat tu nak semaya sunat saja, semaya tahiyatul masjid ke dah, maka jadi sunat. Tapi dia niat qada subuh, maka dapatlah pahala qada subuh tu. Beza dah. Barulah masuk kaedah kedua yang kita sambung minggu depan ni. Kalau kita